Saya sedang membuat doa untuk perkara yang betul. Saya membuat istikharah misalnya. Ini adalah doa yang baik dalam sifatnya. Tapi pada tahap bilakah saya patut katakan, baiklah, saya tidak tahulah jika Allah menahankan permintaan ini dari saya kerana ia buruk bagi saya. Atau jika saya harus terus membuat doa ini, adakah saya patut berdoa istikharah seumur hidup saya? Ia seperti di hadis Nabi SAW, di mana beliau mengerahkan orang muda untuk berkahwin kalau tak dapat, dan beliau berkata, Lam yastati' fa'alaihi bis-saum. Oleh itu, orang itu harus berpuasa. Sekiranya anda tidak dapat berkahwin atau menemui jodoh, dan kemudian seseorang berkata, saya tidak dapat berpuasa sepanjang hidup saya juga kan. Pada satu tahap, puasa memang hebat dan semuanya. Tapi saya tidak dapat melakukan ini selama-lamanya. Dan saya juga tidak dikerahkan untuk melakukan ini selama-lamanya. Iza atakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazawwiju. Sekiranya seseorang datang kepada anda dengan agama yang baik, dengan watak yang baik, akhlak yang baik, kemudian berkahwinlah dengan orang itu. Okey, katakan bahawa saya menjumpai orang yang beragama. Saya suka orang itu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua hebat. Saya membuat doa istikharah dan ia tidak berjaya. Dan saya membuat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudahkannya. Dan saya pula tidak pasti apa yang sedang berlaku ini. Dan saya terus doa dan doa dan doa. Dan seperti 2 tahun telah berlalu dan saya masih tertanya-tanya, adakah saya masih mempunyai harapan lagi ni bahawa saya dapat berkahwin dengan orang ini atau tidak? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan perkara ini ke intuisi anda. Tetapi pada yang masa yang sama, jika anda terobsesi dengan satu hasil yang tertentu, itu mungkin petanda bahawa ia adalah usaha yang tidak sihat. Walaupun ia adalah hasil yang baik dari segi sifatnya, itu mungkin petanda bahawa ia adalah usaha yang tidak sihat. Anda harus menggunakan pertimbangan terbaik anda, intuisi terbaik anda, dan beralih ke usaha lain sambil tetap meminta yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini sangat menarik. Ada brother ni, dan ini adalah kisah benar. Ada seseorang saudara ni yang membuat istikharah doa ini. Seperti dia mahu berkahwin dengan wanita ini. Dan ada beberapa kesukaran yang ada di sana dan dia benar-benar sedih mengenainya. Jadi dia ni mula membuat istikharah untuk gadis lain. Dia berkahwin dengan gadis itu. Dan gadis yang tadi itu pula berkahwin dengan lelaki lain. Dan kemudiannya pula, dua-dua pasangan laki dan bini itu bercerai. Dan mereka berdua akhirnya berkahwin. Dan sekarang mereka adalah pasangan paling bahagia sekarang. Jadi pada masa perkahwinannya, dia seperti, Syekh, cuba bantu saya fahamkan benda ni. Apa yang berlaku ni? Ini adalah satu perjalanan yang sangat pelik bagi saya. Semua berlaku seperti dalam 1,5 tahun. Okey, brother tu dan sister tu berkahwin dan ia tidak berjaya. Ada berkat tersembunyi di dalamnya juga. Jadi bukan hanya saya membuat doa dan ia tidak berjaya. Jadi itu bermaksud bahawa istikharah saya rosak atau saya tidak mendapat sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sesuatu yang saya pelajari dari itu dalam pengertian akhirat yang tidak dapat dihitung, bahawa saya tidak mampu memahaminya. Dan saya harus memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu juga alhamdulillah. Okey, jadi bagaimana ini berfungsi? Pada tahap mana saya menyerah untuk membuat doa untuk sesuatu atau dalam suatu daya usaha? Pertama dan terpenting, mengurangkan obsesi saya dengan hasilnya. Kerana sebarang obsesi terhadap hasil, terhadap satu hasil memang tidak sihat. Walaupun ia adalah hasil yang baik. Dan perkara seterusnya, anda akan tahu jika usaha anda bersifatkan obsesif atau jika ia tidak sihat. Jika anda tidak bersedia untuk terlibat dalam usaha yang lain yang juga memang baik. Kerana mungkin daya usaha untuk mengejarkan itu. Jadi tidak ada dijumpai dalam hadis Nabi SAW atau buku-buku tazkiyah yang mengatakan anda harus berdoa istikharah 20 kali. Itu semua palsu. Okey, macam ni. Seperti ada beberapa ulama yang akan mengatakan anda boleh berdoa selama 99 tahun. Terus berdoa istikharah. Sebilangan ulama akan mengatakan pula, doakan sekali dan itu saja. Lepas itu teruskan. Ini sebenarnya adalah perbahasan yang sihat dalam buku-buku tazkiyah. Yang betulnya adalah bahawa pada satu ketika, anda mengambil petunjuk dan anda mengarahkan usaha anda sambil meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan keadaan yang terbaik. Jadi katakan saya beralih dari sesuatu, tetapi saya masih meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk keadaan saya secara keseluruhannya. Jadi jika Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikannya doa itu,
Alhamdulillah. Tetapi pada masa yang sama, saya tidak boleh terus tersekat. Jadi saya harus melihat obsesi saya dan cara saya ketagih untuk mengejarkan sesuatu, dan itu boleh menjadi tidak sihat walaupun hasilnya semestinya hasil yang baik atau baik dalam anggaran saya. Okey, sekarang jelas mengenai ibadah. Nabi SAW berkata, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah letih atau bosan mendengarkan kamu, sehingga kamu tu sendiri bosan atau letih memanggilnya. Inna Allah la yamallu hatta tamallu minal istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak letih memberikan anda pengampunan, sehingga anda sendiri bosan meminta pengampunan. Jadi semasa anda meminta ibadah atau anda meminta pengampunan, anda meminta sesuatu yang baik dari segi agama, teruskan lagi. Dan tidak sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, baiklah kamu telah membuat terlalu banyak doa untuk perkara ini, sekarang kamu boleh berhenti. Setiap masa ada hasil yang datang dari doa-doa itu. Pemalah atau constant pemahaman anda tentang sifat hubungan anda dengan Dia Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaan yang anda ada, iaitu kegembiraan utama di akhirat, bahawa kebahagiaan yang anda minta dan dapat di dunia ini tidak akan mengorbankan kebahagiaan anda di akhirat. Dan apa-apa musibah yang anda temui di dunia ini secara langsung diubah menjadi kebahagiaan di akhirat. Dan anda sentiasa duduk di antara dua tempat tersebut. Dan itu menenangkan jiwa. Ibn Rajab rahimahullah, dia sebenarnya menyebutkan bahawa sebilangan orang-orang yang benar-benar baik, mereka merasa terlalu malu untuk meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia mengatakan bahawa ia diceritakan bahawa beberapa sahabat biasa membuat doa walaupun untuk secubit garam untuk tepung buat roti mereka. Anda tahu, seperti perkara yang paling kecil, perkara-perkara yang paling kecil, kerana mereka senang dan sayangkan untuk memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka memahami bahawa untuk memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sendirinya satu keberkatan. Dan itulah sebabnya Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika saya membuat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak bimbang akan tentang jawapannya. Saya hanya bimbang tentang berkat untuk berbuat doa. Kerana saya sangat tahu bahawa hasilnya akan tetap berlaku dengan cara yang terbaik. Saya hanya bimbang tentang kemampuan untuk membuat doa. Sekiranya saya dapat membuat doa, maka saya gembira. Sekiranya saya tidak dapat membuat doa, maka saya takut. Kerana at-taufiq ila doa huwa ijabah wa ni'mah. Untuk hanya dibimbing dengan kemampuan membuat doa adalah satu jawapan dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sahabat akan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tolong memperbaiki tali kasut mereka. Jadi Ibn Rajab rahimahullah pada dasarnya berkata, orang yang beragama perlu bertenang sikit, relax sikit. Dia berkata tidak ada orang lain yang akan lebih baik daripada sahabat. Jadi dia sebenarnya ni menulis seperti satu kecaman, menasihati orang-orang yang mengatakan jangan terlalu banyak meminta doa. Sebaliknya, tanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang anda mahukan. Tapi jangan ketagih atau obsesif dengan satu kejaran. Mintalah segala jenis kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan ketagih selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biarkan doa anda sentiasa berkadar di mana anda meminta lebih banyak untuk akhirat. Kerana di situlah keutamaan anda sebenarnya terletak. Allahu wa ta'ala a'lam. Subhanallah.